Hai, welcome back to my channel bersama dengan saya Fiona Lee Channel. Terima kasih semua sebab subscribe saya dan teruskan bersama dengan saya. Terima kasih semua atas sokongan anda. Okey, jom kita layan intro. Okay, hari ini macam yang saya beritahu sebelum ni, okay, saya ada konten saya hari ni saya akan berkongsikan kalau korang dari Semenanjung nak pergi Sarawak, apa benda yang ataupun apa makanan yang korang wajib cuba dekat sana, okey? Dan yang paling penting yang ini halal, okey? Don't worry. Okey, korang boleh jumpa ni dekat Sarawak, okey? Ada kedai yang ni contohnya, okey. Makanan yang pertama yang korang wajib cuba masa Sarawak, okey? Kalau korang dah cuba dekat sini, dekat Semenanjung ni, kalau korang dah rasa macam mana rasa laksa Sarawak, okay, saya nak ucapkan tahniah sebab korang dah berani mencuba makanan daripada Sarawak. Dia memang dalamnya meriah sebab dia ada udang, isi ayam, sambal belacan, lepas tu limau. Korang kena mix semua dengan sambal belacan tu lah juga. Masukkan semua baru dia ada rasa okay, my favorite also. Korang wajib cuba ya guys. Korang wajib cuba sebab laksa Sarawak ni memang sedap lah. Tahulah kalau ada, dia bukan tu tahu, sekarang ni ada orang ada buat variasi yang baru iaitu mi laksa ambal. Yang tu dia kena guna, kalau dekat sini ambal tu tak silap saya dia orang panggil siput gulung yang panjang tu. Okey, kalau dekat Sarawak tu kalau ambal tu dia ikut musim. Kalau ada tu adalah. Tapi yang dekat sini dia orang yang saya pernah jumpa yang ambal tu, maksud saya macam siput gulung tu, saya pernah jumpa dekat Tesco, dia orang sejuk bekukan, tapi yang tu mungkin dah tak isi dia tak manis. Tapi kalau dah musim dia, saya terus cakap memang manis dia punya isi dia sebab mi laksa ambal ni macam dia buat variasi baru. Okey, dulu dia cuma hanya ada mi laksa saja. Mi laksa tu dia konten isi dia ada udang, ada isi ayam, ada sambal belacan, lepas tu ada tauge, lepas tu dengan kuahnya. Okey, yang dengan last kali guna limau picit dekat atas. Okey, lepas tu kita mix okey, baru kita makan, baru dia sedap. Sebenarnya yang menyedapkan dia adalah sambal belacan dia. Okey, kalau ikut tekad saya lah, kalau sambal belacannya sedaplah dia. Okey, yang kedua korang kena cuba adalah mi kolok. Mi kolok daripada Bumiputra. Okey, mi kolok ni ada dua jenis, yang Chinese punya ataupun yang Muslim punya. Tapi jangan risau, Muslim pun ada sekarang, banyak dah sekarang. Okey, yang mi kolok Muslim tu dia konten dia memang isi daging sapi, lepas tu ada toge, fish ball, fish cake. Kadang-kadang ikut, lepas tu ada sayur juga. Okey, dia depends dengan orang yang buat. Tapi kalau korang ada jumpa lepas tu yang dia orang akan sertakan dengan sambal kicap. Okey, saya punya kawan, best friend saya, mak dia selalu ada buat ni lah, mi kolok goreng. Mak dia kawan BFS tu Muslim. Okey, memang sedap. Saya kalau tu memang sebab portion dia banyak and memang tak rugilah. Tapi sekarang tak tahulah masih operasi ke tak. Memang rindu sangat dengan masakan maknya. Saya selalulah kalau pergi tu sebab dia tak jauh di tempat kita orang. Okey, yang ketiga yang korang makanan Sarawak yang korang wajib cuba adalah mi tomato rangup atau crispy. Mi tomato crispy. Okey, crispy tomato atau crispy mi. Okey, yang ni pun sedap. Yang ni dia punya mi tu lain sikit lah. Mi tu dia macam keropok kering. Macam dia mi tu dah digoreng. Lepas tu dia baru dia masukkan dalam
mi tu dia akan masukkan sos tomato, iaitu ada konten isi dalamnya. Kadang-kadang ada sayur, ada sayur sawi, dia orang selalu guna sayur sawi. Lepas tu dia orang gunakan fishball isi ayam ataupun udang. Dia ikut depends, tapi memang sedap, memang yummy. Dia ni kalau mi crispy ni korang kena makan dia cepat-cepat, sebab kalau mi-nya dah lemau ataupun lembik dah tak sedap. Kalau saya lah, kalau tekak saya lah, kalau tak tahulah, kalau korang nak cubalah. Okey, memang sedap lah. Kalau kewajipan jugalah yang ni korang ni, sebab kat sini tak ada. Kalau kat sini tak ada. Okey, yang keempat korang kena cuba juga adalah mi belacan. Dia mi belacan dia special sikit. Okey, dia macam macam mana nak cakap kuahnya dibuat dengan dari petis otak udang. Petis otak udang, lepas tu dicampur dengan sedikit belacan, lepas tu ada gula apung, lepas tu dengan tepung jagung. Okey, yang tu lepas tu dia campur dengan telur padi. Yang telur padi tu warna hitam tu, telur padi. Ialah telur padi. Lepas tu dia campur dengan ada campur dengan sotong kembang tu. Lepas tu ada timun sama belacan dia, untuk dia buat rasa pedas. Mau try lah korang. Yang ni benda yang korang wajib cuba tau, dekat Sarawak. Okey, yang kelima pula yang korang wajib cuba dan tak rugi untuk cuba, bubur pedas. Okey, bubur pedas ni sebenarnya kalau dekat Sarawak diorang makan bubur pedas ni hanya untuk perayaan. Tapi sekarang kalau ramai je buat, tak semestinya, tapi jarang ada. Kalau perayaan diorang wajib buat, macam dah tradisi sebenarnya. Untuk tradisi bubur pedas ni macam dia ramuan dia, diorang guna ramuan beras, kelapa parut, tahu kering, cendawan kering, kulit hitam, sayur midin, putih jagung, kacang panjang dan juga terung. Selalunya lah, tapi ikut jugalah sekarang kan dah buat variasi yang terbaru lah, macam mana lah kan. Tapi kalau korang nak tahu, bubur pedas ni diorang kalau ini makanan masyarakat Melayu Sarawak. Melayu Sarawak diorang memang kewajipan buat bila hari raya, hari perayaan lah, macam hari raya lah, macam tu. Diorang wajib buat macam itu, dah makanan tradisional untuk orang kaum Melayu Sarawak. Okey, Melayu Sarawak. Lepas tu yang ni yang ni 6. Yang ke-6 ni sini ada juga, tapi dia berbeza sikit. Okey, mungkin sebab warnanya kot. Okey, kalau dekat Sarawak diorang panggil ni sayur midin. Kalau dekat Semenanjung diorang panggil ni paku merah, sebab dia warna merah. Paku merah dia macam paku pakis, tapi dia agak nipis sikit, dia punya daun nipis. Kalau korang confirm tahulah, dia dekat sini diorang panggil itu paku merah. Saya pun baru tahu sebab jiran sebelah saya dia bagi tahu, oh itu sini panggil paku merah, dia cakap kan. Okey, baru tahu. Okey, kita semat dalam otak kita tu, sebab kita bagi tahu dekat sini. Kita cakap dengan dia, dekat sini mana jual sayur midin. Okey, kalau korang nak tahu, memang ada Johor, memang ada Pasar Borneo, memang ada, tapi jauh dari tempat saya dan tak semestinya saya macam boleh pergi hari-hari sebab kekangan kerja suami kan. Jadi macam masa nak pergi sana pun ambil masa dia lebih kurang macam sejam lebih dari tempat saya, sebab saya Kulai. Pasar Borneo tu dekat Masai. Jadi korang tahulah berapa jauh. Kalau orang di Johor memang tahulah mana jauhnya tempat Kulai ke Masai. Okey, kalau yang ada masa tu bolehlah balik ulang alik kan. Tapi kalau macam saya ni, macam nak pergi situ pun dia kena macam fikir 2-3 kali sebab kalau saya pergi sana, kalau saya pergi sana, saya wajib spend dalam satu sebeh macam tu barang. Macam contohnya saya akan beli barangan lauk-lauk Borneo, sayur kampung yang saya jarang makan kat sini. Itu yang kita orang memang saya dengan husband, dengan anak memang jumpa. Kalau pergi sana memang spend dalam satu sebeh.
sebahagia barang kat sini tak sama dengan barang kat Sarawak. Sarawak ada murah sikit. Dekat sini biasalah kita duduk kat Semenanjung ni kena faham. Lagi-lagi barang rare. Barang tu barang rare. Diorang pun nak turun ke hutan nak cari sayur hutan kan. Jadi macam kewajaran lah kan dengan taraf kehidupan kat sini lagi kan. Sayur sayur Meiding kita wajib cuba. Korang wajib yang tu kalau tak tahu dekat sini masak macam mana, tapi kalau dekat Sarawak dia orang masak selalunya dia orang buat masak sayur Meiding masak belacan. Selalu je. Memang sedap guys, memang sedap. Memang korang kena cuba. Memang recommended sekali. Macam benda tu dia tumbuh tumbuh bukan ditanam, dia tumbuh semula jadi. Jadi of course memang sedap. Okey. Yang ketujuh makanan yang wajib korang cuba dekat Sarawak adalah manok pansuh. Manok ni ayam. Pansuh ni dia masak dalam buluh. Okey, manok pansuh ni dia orang kacau-kacau apa bahan dia, tapi ni memang makanan sehat sebab no minyak, kecuali ayam tu berminyak lah, lemak minyak pada ayam tu sendiri. Okey, tapi memang terus terang cakap makanan ni memang sangat-sangat eat clean. Korang makan macam dia tak perlukan apa-apa, cuma korang masukkan rempah, maksud dia macam simple je cara masak dia. Cuma korang kena jagalah buluh tu. Dia masak macam lemang, tapi kena jaga api juga. Sebab tak macam lemang kan, korang kalau masak lemang kan nak jaga api juga kan, takut dia hangus di dalam. Begitu juga ayam. Nak tahu ayam tu masak dia boleh ada bunyi. Kalau dia bunyi mengeledak di dalam tu, di dalam buluh tu, memasak ayam tu dah masak. Lepas tu dia adalah campur daun ubi, diorang campur sekali dalam tu bagi dia manis. Memang wajib korang cuba juga. Tapi yang ni Sarawak tu selalunya kedai-kedai jarang buat. Kalau nak ni selalunya orang Sarawak buat. Itu pun diorang buat kalau ada tradisional diorang buat juga. Itu pun salah satu makanan tradisional juga untuk kaum Iban juga, Iban ataupun Bidayuh lebih kurang lah. Yang ke-8 yang korang wajib cuba dekat Sarawak adalah umai. Kalau korang tahu umai tu macam mana? Umai tu macam diorang boleh gunakan isi udang, isi ikan pun ada senten-senten. Contohnya selalu diorang buat yang manis, isi ikannya ada ikan pirang. Ikan pirang ni dia banyak tulang, sangat banyak tulang. Tapi kalau buat umai, dia sedap. Umai ni dia tak masak. Dia cuma ni pun makanan clean, macam tak ada minyak, tak ada lemak, semua apalah. Tapi dia ni lain sikit, dia tak perlu masak. Macam udang tu tadi kan, udang tu campur dengan bawang, campur dengan bawang merah, bawang putih. Ada yang korang hiris halus ataupun korang ketuk hancur atau tumbuk yang kasar-kasar sikit kan, itu depend dengan korang. Lepas tu nak suruh dia masak, diorang last kali diorang picit air limau tu, tenggelamkan yang isi udang tu atau isi ikan tu, dia tenggelamkan dengan air limau. Lepas tu biar ke dalam peti ais dalam 2 jam atau setengah jam ataupun sejam macam tu. Kalau dia isi tu dah berubah, dah masak lah tu. Macam tu je cara masaknya. Okey, agak pelik tapi macam kalau korang cuba, memang saya rasa korang akan repeat again and again. Okey, saya telah nelio tau. Sampai bercakap ni, sampai saya berfikir benda tu. Okey, saya lama dah tak balik Sarawak tau. Jadi macam nak makan nak makan laksa Sarawak, mi kolok. Mi kolok ni ada mi kolok kering, ada mi kolok goreng, ada mi kolok sup. Dia ni ada yang seterusnya nombor 9. Saya akan share sampai 10 je tau. Sebenarnya ada 17 jenis sebenarnya yang wajib korang. Lepas tu kita akan untuk patu pula. Patu pula. Yang nombor 9 adalah kelupis. Kelupis ni macam pulut yang dibungkus dengan menggunakan daun palas. Macam ketupat tapi dia bukan ketupat. Faham tak? Dia kukus saja. Dengan daun palas tu, dia orang kukus.
Lepas tu ni makan pun boleh makan dengan rendang ayam, daging ataupun rendang itik, macam lebih kurang lah. Kelupis ni kalau tak silap saya, makanan kelupis ni ditahan lama tau. Tahan lama sebab dia direbus lebih lama dan akan tahan lama. Dia macam wangi daripada daun kelupis tu tau. Kalau daun kelupis itulah yang dipanggil kelupis. Yang ke-10, okey, yang ke-10 pula udang cincang pais. Okey, jarang sekali ditemu kat Sarawak. Kalau korang ada jumpa, kalau korang ada rasa, korang sangat bertuah sebab dia sangat jarang tau. Sebab ni makanan ni bukan hari-hari ada. Bukan hari-hari ada, bukan hari-hari korang makan. Boleh makan. Contohnya kita orang yang dari Sarawak ni pun jarang makan tau. Kalau ada musim-musim, kalau ada orang yang pandai, orang-orang tua yang pandai buat tu memang rare. Macam yang ni diorang buat pais. Korang tahu dekat Semenanjung pun tahu bahasa pais tu, korang kat sini pun ada gunakan. Macam ayam pais, isi ayam pais, macam tu lah lebih kurang kan. Yang ni dia guna isi udang. Isi udang dia orang cincang-cincang, lepas tu campur dengan apa tu, perasa lain, gula. Okey, itu yang saya dah share 10 makanan yang korang wajib cuba kalau korang pergi Sarawak. 10 makanan yang saya sharekan hari ni. Kalau ada lagi sebenarnya, tapi kita tunggu untuk part 2. Okey, boleh? Okey, sebab makanan ni kalau korang nak melancong pergi Sarawak tapi tak tahu makanan apa yang ni. Takkanlah saya makan nasi ayam. Semenanjung pun ada nasi ayam. Semenanjung pun ada nasi ayam, chicken rice shop tu pun ada kan. Mestilah korang nak rasa benda yang halal, tapi benda yang jarang korang makan, jarang yang korang cuba kan. Of course korang nak rasa macam mana makanan tradisi orang Sarawak. Tapi jangan risau, benda yang saya share ni ada di Sarawak, yang Muslim pun boleh. Sekarang ni tak susah pun nak cari benda ni. Contoh mi kolok tu memang ada Muslim, ada Chinese punya, tapi dia tak sama. Macam contohnya masakan dia tak sama. Boleh bezakan. Jadi kalau korang macam contohnya kalau korang rasa yang nak rasa mi kolok tu, tapi terus saya cakap mi kolok adalah sangat rare. Cara masak dia sangat bukan macam masak mi kuning, bukan masak macam mihun, bukan masak macam kuih tiaw, bukan. Dia berbeza sikit. Dia kena bermain dengan celur. Lepas tu banyak kali celur. Kalau dia tak boleh lembek sangat, dia tak boleh keras sangat. Dia kena sebati lah cara masaknya. Okey. Yang ni saya dah sharekan 10 makanan Sarawak yang korang wajib cuba bila korang pergi Sarawak. Tapi jangan lupa untuk melancong. Okey. Next konten pula saya akan sharekan lagi 7 ataupun 10 lagi makanan Sarawak yang wajib korang cuba, okey, di Sarawak. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih sebab menonton, terima kasih sebab support, terima kasih stay tune dengan Fiona Lee, terima kasih bersama dengan Fiona, terima kasih semua. Okey, jangan putus untuk support Fiona. Terima kasih semua. Itu saja daripada saya. Sekian daripada saya. Terima kasih semua. Bye.